Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, para jemaah kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan semuliakan, yang berbahagia Tuan Imam dan juga Tuan Bilal. Yang saya hormati dan semuliakan, yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid serta barisan jawatan kuasa masjid. Yang saya muliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, datuk ramai, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu, iaitu Riyadhul Jinan, bermakna taman-taman syurga. Orang yang datang ke majlis ilmu, walau apa jua sekalipun niatnya, walaupun dia datang dalam keadaan terpaksa sekalipun, walaupun pada hari ini ada yang datang dalam keadaan banyak dosa, walaupun hari ini datang duduk tak dengar apa-apa yang disampaikan, tak faham apa-apa yang disampaikan, walaupun duduk dalam majlis ilmu tertidur, tetap akan dapat manfaat, iaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, walahu qad ghafartu. Orang yang banyak dosa itu, orang yang tidak ikhlas itu, orang yang tak dengar apa-apa, yang tak faham apa-apa yang disampaikan, tetap akan aku ampunkan juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan juga semua, ibu-ibu, ayah-ayah, agar akhir zaman, zaman yang semakin sirna dengan nilai-nilai murni pada hari ini, zaman yang banyak pancaroba, zaman yang banyak fitnah, zaman yang banyak masalah ini, maka rebutlah peluang untuk hadir ke tempat yang paling selamat, iaitu masjid dan surau. Ajak isteri, ajak suami, ajak anak-anak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita masih lagi dalam bulan Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita bab solat berjamaah, panduan imam dan makmum. Jadi sebelum tu ada orang tanya, boleh ke tidak dia tak solat hari raya tapi nak buat ibadah korban? Jawapannya boleh.
Adapun kena pada waktunya. Soalan yang kedua, ada orang tanya, disunatkan takbir ni, takbir raya pada 9 Zulhijjah, betul? Hari Khamis yang lalu, subuh. Ada tempat subuh, imam pun takbir lah, bersalam. Persoalannya, nak wirid dulu ke nak takbir dulu selepas bersalam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ikut asal hukumnya ialah tetap kita ini dituntut, disunatkan untuk wirid. Adapun berbalik kepada adat di Nusantara, di kawasan negara kita ini, memang adatnya ialah kita takbir, maka tak salah untuk kita meraihkan. Itu dia kaedah. Jadi jangan berbalah, ada tempat dia nak wirid dulu, habis wirid kemudian takbir. Cuma takutnya adat kat sini ialah takbir dulu. Takut-takut kalau kita wirid, lepas tu dah tak ada orang lah. Lebih-lebih lagi lepas waktu subuh. Adapun orang nak buat ibadah korban pada hari Khamis tu, boleh ke tidak? Dia kata takbir dah boleh, kenapa ibadah korban tak boleh? Sebab bukan pada waktunya. Masuk waktu, bilakah paling afdal untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha? Syarat nak melakukan ibadah korban tak semestinya tuan-tuan mendirikan solat sunat Aidil Adha. Adapun nak buat korban dahulu, kemudian baru solat sunat Aidil Adha pun boleh. Itu dia punya rahsia. Adapun tuan-tuan, kita sini syuruk pukul 7. Itu hari 7:04 minit, kata 7:07 minit. 7:07 minit. 7:07 minit tuan-tuan dah boleh solat sunat Aidil Adha. Adapun waktu afdal ialah satu galah matahari naik, iaitu kira-kira 16 minit selepas syuruk. Jadi 7:07 minit, 16 minit, 7:17, 7:20, 7:23, betul. Jadi waktu afdal menunaikan solat sunat Aidil Adha ialah pukul 7:23. Jadi kat sini semayang pukul apa? Berapa? 8.30. Biasalah tu kan. Pasal tunggu orang akan datang. Kalau nak buat waktu afdal tak ada salahnya. 7:23. Maka kalau tuan-tuan buat ngam-ngam 7 minit, 7 minit tidak boleh solat sunat Aidil Adha, maka 7 minit sembelih lembu, terima tak korban? Tak boleh. Untuk korban tak boleh. Kerana apa? Kalau tuan-tuan nak buat korban juga, mesti anggaran orang selesai menunaikan solat sunat Aidil Adha dan juga khutbah ringkas. Jadi kalau dalam fiqh, 2 rakaat ni kita nilai paling cepat lebih kurang 3 minit 2 rakaat. Solat ringkas 3 minit 2 rakaat. Bermakna 3 minit tambah khutbah. Khutbah ringkas berapa minit? Khutbah ringkas, Encik Isam, berapa? 10 minit? 20? Itu yang panjang sebab ada teks. Kalau kita baca rukun, kejap aja, seminit 2 minit dah habis lah. Jadi kita letaklah 2 minit. Jadi 3 minit campur 2 minit, 5 minit. Adapun nak selamat sikit, jadikan 6 minit lah. Maka 7 minit campur 6 minit, anggaran selesai solat sunat Aidil Adha dan khutbah. Maka campur 6 minit. 7 minit campur 6 minit, 7:13. Maka 7:13 sembelih sah. Jadi sembelih sekejap lapah sejam. 7 kata pukul 8.30. 8.30 dah siap lapah. Pukul 8.30 nak sembahyang sunat Aidil Adha, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Cuma dah penat lah. Cuma kita bukan pada adat. Jadi tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita punya raya tahun ni yang lepas hari Jumaat, kan orang tergesa-gesa. Ada yang melapah kan. Lepas lapah sampai penat sangat tak solat Jumaat. Masalah. Jadi nak buat yang sunat, akhirnya dapat dosa pula. Kena hati-hati tu. Jadi nak lapah juga, bukan lapah tak sembahyang. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Tuan-tuan rahmat Allah. Jadi kita sambung. Imam tidak menyedari solatnya sudah batal. Apakah yang perlu dilakukan oleh makmum yang berada di belakang? Yang lepas kita sebutkan, antaranya imam itu berjunub, imam itu berhadas,
imam itu ada najis pakaiannya, jadi dia tak perasan, maka kaedahnya ialah kalau makmum itu, ini kita dah sebutkan yang lepas, makmum diwajibkan melakukan i'adah kerana ada unsur kecuaian. Ya, ini kalau dalam bab-bab tertentu, kalau bab solat Jumaat. Adapun untuk solat fardu, iaitu solat maktubah, lain dia punya cerita. Jadi saya pendekkan cerita. Kita pergi kepada tajuk yang kita belum pelajari, iaitu syarat tambahan untuk istikhlaf di dalam solat Jumaat. Syarat tambahan untuk istikhlaf di dalam solat Jumaat. Adapun dalam solat fardu Jumaat, yang wajib berjamaah ialah pada rakaat pertama. Ini tuan-tuan kena faham sampai bila-bila. Yang wajib berjamaah ialah pada rakaat pertama. Adapun masuk rakaat kedua, maka kalau imam terbatal, tak ada masalah pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah panik, kerana yang hanya wajib berjamaah ialah pada rakaat pertama. Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya nak sebut kat sini ialah takbiratul intiqal. Sangat-sangat penting digerakkan seiring dengan pergerakan imam. Kerana apa? Ada orang yang lepas tanya, macam mana yang dikira mendapat rakaat? Ada orang makmum masbuk. Ini kita cerita kalau solat sunat, solat maktubah, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Katalah solat fardu maghrib. Makmum masbuk ialah dapat rukuk bersama-sama imam. Umpama tamakninah, itu subhanallah, lafaz subhanallah. Jadi kalau makmum imam rukuk lama, jadi makmum pun baru datang, Allahu akbar, dia bar saja imam dah bangun dah, dapat rakaat? Tak dapat, sebab tidak dapat rukuk bersama-sama imam. Yang keduanya, Allahu akbar, kemudian dia pun rukuk. Dia rukuk, dapat rukuk bersama-sama imam dalam kadar subhanallah, baru imam sami Allahu liman hamidah, dia pun ikut, dapat rakaat. Yang ini dapat. Situasi yang ketiga, yang paling bahaya, Allahu akbar, imam dah bangun dulu, dia dah gerak, kemudian sami Allahu liman hamidah, dapat tak rakaat? Sami Allahu liman hamidah, dia pun Allahu akbar, kemudian dia menyangka Allahu akbar, dia rukuk, padahal imam dah bangun dulu lah, cuma suara lambat. Dapat ke tidak? Tak dapat. Sebab tu kena hati-hati. Kita menyangka, oh aku dapat, Allahu akbar, kita pun rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita dengar suara imam, kita menyangka dapat, padahal imam dah bangun dulu. Sebab itulah paling afdal takbir itu ataupun i'tidal, pergerakan suara ini seiring dengan pergerakan sami Allahu liman hamidah. Nampak? Seiring, jadi makmum tahu dapat, kira dapat. Kalau tak dapat, terus tak dapat. Ini masalah kita menyangka kita dapat rakaat, rupa-rupanya tak dapat. Itu kena hati-hati. Sebab tu jadi imam kita sami Allahu liman hamidah. Maksud dalam kitab disebutkan ditakhirkan, dilambatkan. Dia dah gerak, dia dah gerak sami Allahu liman hamidah. Ada yang biasa kita sujud, dah sujud dulu, Allahu akbar baru. Ini kena hati-hati, terutama untuk i'tidal. Kalau tuan-tuan jadi imam akan datang, maka gerakan itu seiring. Untuk makmum muafiq tak masalah. Yang masalah kalau masbuk ni, kena hati-hati, dia menyangka dia dapat rakaat, rupa-rupanya tak dapat. Jadi siapa yang menanggung? Hati-hati. Sebab tu jadi imam ni resikonya ialah menanggung dosa. Menanggung dosa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu sedikit tambahan. Pergerakan mesti seiring. Nak tahu dapat tak dapat. Adapun dia rukuk, dia takbir, Allahu akbar, dia pun gerak. Dalam masa yang sama imam pun sami Allahu liman hamidah ataupun sami Allahu liman hamidah. Serentak. Dapat ke tidak? Tak dapat. Mesti ada kadar tamakninah. Allahu akbar, takbir. Dia rukuk, ada kadar subhanallah. Tak dapat baca, itu masalah. Sebab tu kata Imam Nawawi, jika seorang itu masbuk takbir Allahu akbar, maka janganlah kamu mendahului perkara yang sunat.
iaitu doa iftitah dan juga ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun baca doa iftitah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak payah baca. Maka terus ikut perbuatan imam. Tapi kalau dah terbaca, kata sebahagian ulama, maka bacalah Fatihah sekadar perkara sunat yang kamu lakukan. Kalau kita baca perkara sunat kita doa iftitah, maka kita wajib habiskan Fatihah. Adapun kalau kita baca a'udzubillah yang sekadar Fatihah, ialah bismillahirrahmanirrahim. Contoh takbir Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Fatihah yang tuan-tuan wajib baca ialah bismillahirrahmanirrahim. Nampak sekadar. Adapun kalau dah terbaca iftitah, maka yang selayaknya sama taraf iftitah, sama panjang ialah Fatihah sampai habis. Sebab tu kena, kalau tuan-tuan dah takbir dah lambat, tak payah baca yang sunat tadi, iftitah dan juga ta'awuz. Terus Allahu akbar. Kalau sempat baca Fatihah, kalau tak sempat terus rukuk. Tak apa, kita punya Fatihah ditanggung oleh imam. Dapat rakaat tidak? Dapat. Tak ada masalah. Yang penting jangan baca perkara sunat, melainkan tuan-tuan yakin imam memang baca surah panjang. Sembahyang fardu subuh hari Jumaat, Allahu akbar. Imam ni confirm baca sajadah. Maka nak baca iftitah, nak baca ta'awuz, silakan, tak ada masalah. Contoh ada imam-imam, nampak imam ni memang baca surah panjang. Kurang-kurang setengah jam. Jadi tak ada masalah. Adapun bab solat sunat pun sama. Tuan-tuan rahmati Allah. Syarat tambahan untuk istikhlaf di dalam solat Jumaat. Di dalam kitab Fiqh Al-Manhaj, kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatih, juzuk 2 halaman 256. Penyusun kitab katakan apa untuk melakukan istikhlaf di dalam solat Jumaat? Perlu menepati 2 syarat. Istikhlaf ni apa? Ganti imam. Imam terbatal, imam tengah khutbah terkentut ataupun terkencing dan sebagainya. Kan biasa terkentut lah kalau ada kentut pun kan. Tengah khutbah terbatal wuduk, maka apa yang perlu dilakukan? Ada setengah tempat dia kata dia teruskan khutbah. Pasal apa? Malu nak turun. Ini masalah. Kat dalam ada tempat wuduk imam tak? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Maka lepas ni kalau imam terbatal tengah khutbah, maka tak payah pening-pening. Yang tengok pun tak payah pening, turun sahaja untuk ambil wuduk, kemudian naik semula. Kalau tak ada orang ganti. Persoalannya, kalau mana dah terbatal, dah turun dah, adakah perlu diulang balik khutbah itu ataupun disambung? Maka dalam kaedah menyebutkan tiada 2 khutbah dalam 2 wuduk ni, 2 orang yang bersuci. Maka kalau dalam dia 2 kali bersuci, yang tadi dah terbatal, dia dah khutbah, maka dah turun ambil wuduk. Bila naik berwuduk, wajib bagi dia untuk ulang balik. Jadi bukan ulang teks. Kita ni kadang pening. Teks memang panjang, tak payah ulang teks. Ulang rukunnya saja, nanti saya akan sebutkan. Rukunnya pendek saja. Alhamdulillah. Ulang balik baca rukun saja. Yang panjang tu ialah teks. Kita akan sediakan teks. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Syarat tambahan untuk istikhlaf solat fardu Jumaat ini. Yang pertamanya, imam hendaklah melantik khalifah. Khalifah tu apa? Pengganti imam. Tuan-tuan kan ready. Kan datang kalau imam tu batal, siapa nak kena ganti tu? Jangan kita solat Jumaat dululah. Solat yang biasa-biasa ni. Sebab itulah sejadah depan ni dipanggil sebagai VVIP. Bukan VVIP mulia apa pun. Pengganti imam kena standby. Macam juga sembelih lembu. Yang tukang pegang kan semesti badan besar. Kalau mana tukang sembelih kena terajang tiap-tiap tahun kan, raya haji, ada je video tukang sembelih kena terajang. Tahun ni paling banyak video orang kena sondol. Ada seorang sahabat saya, malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, aksiden langgar lembu naik motor. Jadi tak apa-apalah, okey lagi. Besoknya kena sondol lembu. Memang malam betul lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau mana yang tukang pegang tu jangan terlampau selesa sangat. Kita sentuh sikit. Sebab apa? Kalau tukang sembelih kena terajang lembu,
maka boleh diganti dengan penyembelih kedua. Sebab tu kalau tuan-tuan nak sembelih, jangan standby satu pisau ini bukan pisau ni, pensel. Jangan standby satu pisau saja. Katalah tengah sembelih lembu meronta, terpelanting. Apa nak buat? Kalau pelanting bawah kita boleh ambil balik. Saya nak tanya pendapat mana yang mengatakan tak boleh angkat? Orang Melayu kita kata kalau sembelih ayam ke, sembelih kambing ke, lembu ke, dia kata terangkat batal. Mana ada? Saya nak tanya di mana kata yang terangkat itu batal. Kalau mana tuan-tuan sembelih, katalah sembelih ayam. Sembelih ayam terangkat, letak balik, batal tak? Tak batal. Ataupun tuan-tuan sembelih lembu sekalipun. Dulu ada berlaku di Pasir Gudang. Tahun berapa dulu lama? Sembelih terangkat, lepas tu nak buat apa? Dia tanam lembu ni. Itulah pasal. Jadi terangkat tak ada masalah, letak balik. Walaupun tuan-tuan terangkat dalam keadaan sengaja angkat sembelih, angkat. Itu perbuatan itu haram tapi tetap sah. Adapun tengah sembelih, ingat dah putus. Belum putus Pak Imam. Dia pun tengok, dia sambung balik, tak ada masalah. Ataupun tengah sembelih, parang terjatuh, ambil balik, letak. Syaratnya mesti ada hayatun mustaqirah, iaitu darah dia itu terpancar, ataupun gerakan yang bersangatan, dia meronta. Bukannya dah sembelih, ustaz kata boleh angkat, dia pun duduk dulu makan roti canai, lepas tu sambung balik. Tak boleh. Mesti ada dalam keadaan segera. Begitu juga istikhlaf. Tak boleh imam dah terbatal, duduk, dia pun buat tak tahu, tak ada. Mesti dalam keadaan segera. Sama dia punya ganti. Penyembelih kedua kena terajang lembu. Apa nak buat? Imam tadi dah kena terajang, imam dua ganti. Imam dua kena terajang lembu. Apa nak buat? Imam tiga ganti. Imam tiga kena terajang lembu. Apa nak buat? Bilal ganti. Contohnya lah yang ada kat situ. Sebab tu yang tukang pegang lembu tu jangan suka sangat. Takkanlah tuan imam dah kena terajang lembu, nak telefon imam Masjid Selesa Jaya pula, datang lembu dah mati. Masalah. Jadi lepas ni akan datang tuan-tuan buat ibadah korban, kena standby, bukan sekadar seorang penyembelih itu. Kalau dia dah kena terajang masuk parit, macam mana kan? Mesti ada pengganti. Pisau terpelanting, apa nak buat? Pisau satu je. Ini masalah. Jadi tuan-tuan lepas ni standby pisau lebih. Pisau terpelanting, alamak, pergi main dia ni lebih pisau. Baru nak balik. Masalah. Dah lama tak boleh. Mesti dia punya masa cepat. Begitulah juga istikhlaf. Tak boleh diselangi dengan masa yang lama. Jadi betulkan pemahaman. Mulai hari ini kalau sembelih itu terangkat, letakkan segera. Bukan jadi bangkai, tak batal. Kita orang Melayu kata terangkat. Dulu asalnya tuan-tuan guru aja, kalau sembelih jangan terangkat lama-lama. Takut nanti tak ada hayatul mustaqirah, takut batal, takut tak sah. Jangan angkat lama-lama, sampai kat zaman moden jangan angkat, nanti batal. Nampak tak? Dulu orang ajar lain, dia pun dengar lain, sampaikan lain. Nanti tuan-tuan balik rumah, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada cucu. Kalau sembelih terangkat, terus letak. Kalau lama-lama nanti terbatal. Jangan ajar anak, tak boleh angkat. Pasal ada cikgu mengajar anak murid kan, sembelih tak boleh angkat, bangkai dibuang. Masalah. Tak buang ambil boleh makan. Selagi ada hayatul mustaqirah. Begitu juga kembali kepada solat tadi. Nak istikhlaf ganti mesti dalam keadaan segera. Syarat yang pertama, imam hendaklah melantik khalifah, yang ini pengganti imam daripada kalangan orang yang sudah masuk berjemaah dengannya sebelum solatnya rosak. Jadi sebelum solat fardu jemaah tu kita mesti standby belakang ni. Kalau imam tu batal, automatically tak payah nak pada meeting, siapakah orang yang paling layak mengganti dia. Imam dua atau Bilal, kita dalam sebuah masjid memang kita dah tahu siapa orang yang layak ganti imam. Lepas tu duduk ni belakang ni, kau suka orang ni, kena hati-hati lepas ni. Maka dengan itu khalifah di dalam solat Jumaat tidak boleh dilantik daripada kalangan mereka yang belum mengikut imam. Walau bagaimanapun ia tidak disyaratkan dapat hadir mendengar khutbah. Orang yang nak ganti imam tu tak semestinya dia kena dengar khutbah. Yang bagus memang dengar khutbah. Katalah tak sempat dengar khutbah, datang lambat, dia boleh mengganti imam. Syaratnya imam mesti dah lantik dulu, dah tahu siapa yang ganti. Contohnya Tuan Bilal Romadi. Memang kita dah planning. Memang kalau imam terbatal,
maka dia ganti. Cuma tak boleh kita saja nak suka-suka orang, nak main-mainkan orang. Oh, hari ni aku planning aku nak batalkan aku punya solat. Biar siap dia Encik Isam kat belakang aku kan. Contohnya nak ganti. Tak boleh main-main, itu dah main-main. Tak boleh. Maka ini kalau dalam keadaan tidak sengaja. Dan menurut pendapat yang asah, iaitu pendapat yang paling kukuh, paling kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i, tidak disyaratkan ia muwafiq, walaupun dia masbuk. Yang keduanya, syarat kedua ialah hendaklah istikhlaf itu segera dilakukan. Apa istikhlaf? Mengganti imam dalam keadaan segera, tak boleh dilambat-lambatkan. Imam dah terbatal, maka segera yang menggantikan. Jangan sampai berlalu satu tempoh yang boleh tertunainya satu rukun solat yang pendek. Rukun solat pendek apa? Antaranya ialah rukuk, i'tidal, rukun solat pendek. Dia punya masa umpama macam tu. Maka kalau dah terbatal, apa nak buat? Nanti kita akan sebutkan. Imam boleh bagi apa nama orang panggil petunjuk tu apa? Clue. Dia akan bagi clue. Caranya macam mana? Kita akan ambil peristiwa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah terbatal waktu solat, lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Jika khalifah mendapat rakaat pertama solat Jumaat bersama imam, dapat rakaat pertama lah, maka solat Jumaat itu sempurna secara mutlak. Sempurna secara mutlak. Sebaliknya, jika khalifah itu tidak mendapat rakaat pertama, maka menurut pendapat yang paling asah, pendapat yang paling kukuh, jadi kalau tuan-tuan jumpa perkataan hamzah, alif, ada hamzah, sad, ha, asah. Bukan asah pisau. Maksudnya ialah pendapat tu ialah pendapat yang betul, semua sahih dikumpulkan, tapi mana yang paling kuat? Itu pendapat yang paling asah. Solat Jumaat itu sempurna bagi para makmum sahaja. Sebagaimana dikatakan di awal tadi, di dalam solat selain daripada solat Jumaat, iaitu solat maktubah. Solat maktubah apa? Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jika berlaku kerosakan solat imam, maka para jemaah boleh melantik beberapa orang khalifah menurut kelompok masing-masing. Ini untuk solat maktubah. Contoh, kita solat pada maghrib, imam terbatal. Jadi apa nak buat? Maka boleh berpecah. Bukannya dua imam. Maknanya imam satu, tapi kelompok yang berbeza. Dia imam dengan ni. Seorang imam dengan Imam Bilal Ramadi, seorang dengan Cik Hisham. Yang kelompok sana imam lain. Tak ada masalah. Cuma afdalnya satu imam. Bukannya solat dalam satu jemaah dua imam. Kita solat berjemaah, kat depan ada dua. Kita memang berimamkan dua orang. Ini masalah. Seorang Imam Dahlan, seorang Imam Narawi. Kita berimamkan dua-dua, kita jadi imam. Ini tak boleh. Tapi kalau dalam satu masjid ada banyak kelompok jemaah, tak ada masalah. Sana ada orang jemaah. Pernah nampak kalau kita musafir, kita pergi kat sebuah masjid, sah ke tak sah sembahyang aku ni? Sana ada orang jemaah, kita jemaah juga. Sah ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Cuma afdalnya dihimpunkan. Adapun tuan-tuan memang nak jemaah satu grup tu kan. Imamnya alamak, rambutnya kenapa macam ada perang-perang, tapi jadi imam. Kok pakai baju gambar Undertaker contohnya. Jadi tuan-tuan pun ragu-ragu. Tuan-tuan boleh tak buka jemaah baru? Afdal bagi tuan-tuan untuk buka jemaah baru. Tuan-tuan ya. Ini kalau kat Arin sebagainya kan. Dia ni macam tak meyakinkan jadi imam kan. Aku buat jemaah baru. Ataupun orang tu dah tayat akhir. Geng jemaah yang tu dah tayat akhir. Boleh saja tuan-tuan datang Allahu Akbar, kemudian duduk ikut tahiyat akhir. Cuma afdal jika tuan-tuan ada geng untuk jemaah, afdal bina jemaah baru. Kalau dia dah tahiyat akhir, ada orang nak kejar, dia cepat-cepat kejar, kemudian dia duduk tahiyat akhir. Tapi kalau tuan-tuan ada satu grup, afdal bina jemaah baru. Tapi kalau dia pertengahan solat, boleh lagi ikut. Cuma kalau dah tahiyat akhir. Sebenarnya yang disebutkan tadi adalah khusus bagi solat selain daripada solat Jumaat. Tadi saya sebutkan, kalau nak buat bina banyak jemaah tu ialah solat maktubah, solat selain daripada solat fardu Jumaat. Adapun solat fardu Jumaat kalau imam terbatal, tak boleh buat banyak grup. Sana jemaah, sini jemaah. Untuk solat Jumaat satu saja.
Bagi solat fardu Jumaat perlu diperhatikan beberapa perkara. Antaranya pertama ialah sekiranya perkara itu berlaku di dalam rakaat pertama. Surat 172. Sekiranya perkara itu berlaku dalam rakaat pertama, solat fardu Jumaat, 2 rakaat itu rakaat pertama, maka menjadi kewajipan kepada semua jemaah untuk berkhalifah dengan khalifah yang satu tadi saya sebutkan. Khalifah apa? Pengganti imam. Siapa yang ganti ni? Sebab tu kita kena planning. Minggu ni solat fardu Jumaat, siapa imam? Siapa? Imam Dahlan. Ya? Jumaat ni. Imam Narawi. Kena planning terus. Kalau Imam Narawi terbatal, bukan minta doa terbatal, kan? Kalau siapa dia yang ganti? Mulai hari ni mesti ada planning. Siapa pengganti imam walaupun imam tak terbatal. Kalau imam terbatal tengah khutbah, siapa sama ada nak imam turun ambil wudu, naik segera, ataupun orang boleh ganti. Adapun kalau orang yang mengganti, tak perlu mengulang rukun khutbah. Antara yang pertama ialah memuji Allah. Apa rukunnya? Alhamdulillah. Biasa ada tempat kita Alhamdulillah. Kemudian ulang lagi Alhamdulillahil qail. Tak ada masalah. Rukun khutbah yang kedua ialah membaca selawat. Selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kita ni dah panjang sebab tuan-tuan kadang-kadang tak perasan sebab ada teks. Adapun naik mimbar Alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau khatib berkhutbah, berselawat, apa yang perlu kita buat? Maka ucapkanlah, jawab dia punya selawat tu, sallallahu alaihi wasallam. Ataupun berselawatlah, kita pun berselawatlah. Tadi kata khutbah tak boleh bercakap. Bilal kan kata, janganlah kamu berkata-kata tak kala khatib sedang berkhutbah. Kata tak boleh cakap. Maka tetap disunatkan kepada kita untuk menjawab selawat. Itu istimewa, hebatnya selawat tu. Walaupun dalam khutbah, tetap disunatkan kita untuk berselawat. Yang amin macam mana? Waktu khatib berdoa, amin, maka disunatkan kepada kita juga untuk amin. Ada orang diam, dia pun tak amin. Pasal apa? Tadi Bilal kata jangan bercakap. Amin boleh, tak masalah. Ada hadis menyebutkan bab mengangkat tangan ni waktu khutbah ni. Kita tetap dituntut untuk mengangkat tangan. Waktu yang dalam hadis disebutkan tak mengangkat tangan ialah khatib. Khatib kalau berdoa dekat mimbar tak perlu mengangkat tangan. Yang disunatkan mengangkat tangan ialah makmum. Para jemaah ni. Jadi ini baguslah. Sebenarnya kalau seafdal mimbar tak ada bumbung. Tak, saya nak tanya ni bumbung ni buat apa ni? Ada hujan ke? Mana mimbar mesti ada bumbung, kan? Saya nak tanya untuk apa? Hujan tidak, panas pun tidak, aircon punya besar. Akan datang kalau ada rezeki. Katalah nak tukar mimbar, cari yang tangganya kat depan. Tangga kat depan. Jadi bukannya belakang, kan? Tapi tak berusaha, cuma afdal ni. Letak tangga naik. Kemudian khatib berdiri dekat tangga. Itu sunnahnya. Lepas tu tiang. Tak ada tiang pun lagi bagus. Kalau boleh yang tak ada bumbung. Bumbung ni bukannya hujan pun nak letak bumbung. Kan? Tapi dah ada, jangan besok robohkan pula. Besok tengok bumbung dah tak ada. Dia tebang bumbungnya. Jadi selagi ada boleh pakai. Cuma kita meraihkan. Kalaulah nak tukar lepas ni, biar kita tukar yang betul-betul mengikut sunnah. Pasal apa? Dah tahun 2020, sampai bila dah nak buat perkara yang makruh ni, kan? Maka buatlah perkara sunnah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana di antara syarat sah Jumaat ialah hendaklah satu Jumaat dalam satu penempatan dan mestilah jemaah tidak kurang daripada 40 orang. Ini yang sepakatlah. Kaul yang terkini sekali. Adapun yang sebelum ni orang ragu-ragu. Mula-mula sembahyang Jumaat berapa? Yang mula-mula sekali SOP 12 kan? 13. Memang ada pendapat lama, pendapat baru.
Tak ada masalah. Yang penting pendapat itu ialah difatwakan oleh mufti, orang yang berkuasa tentang agama di sebuah negeri. Bukannya kita mana-mana, oh, dulu Imam Syafi'i kata boleh 13 orang. Bila dah 40 dia nak buat 13. Ini masalah. Nak tentukan sesuatu hukum, fatwa mesti difatwakan oleh mufti. Kita tak boleh mana-mandai. Tonton nak guna mazhab. Hari ni aku nak guna mazhab Maliki lah. Mana-mandai itu kau tak boleh. Maka kita mesti ikut ketua agama. Jadi mufti dah kata, sultan pun mengisytiharkan kita dekat negeri Johor dan seluruh Malaysia mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i dalam masa yang sama, tidak menolak mazhab-mazhab yang lain, iaitu bukannya boleh guna mazhab lain suka-suka, iaitu pada perkara-perkara tertentu sahaja. Jadi kita jangan pandai-pandai tukar mazhab. Sekarang dah waktunya nak buat solat yang berkualiti. Kita menyangka kita punya solat dapat 27 darjat. Ada orang dia membandingkan, dia nampak 27 macam Cik Isam. Nampak 27 banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Ada pasal apa kita nampak kadang-kadang nampak macam sikit? Pasal orang membandingkan 1 darjat dengan 27 darjat. Orang membandingkan RM1 dengan RM27. Tak kena. RM1 RM27. Banyak ke sikit? Dah lebih kurang harga baja dah tu kan. RM27 banyak ke sikit? Banyak. Ada yang kata banyak. Ada yang tak pandang pun RM27. Tonton kerja sebulan, dapat gaji sebulan RM27. Banyak ke sikit? Sikit. Tapi sebenarnya nak bandingkan ialah 1 darjat itu umpama langit dengan bumi. Bayangkan kalau 27 darjat. Baru kita nampak besar solat tu. Ini orang bandingkan RM1 dengan RM27. Memanglah tak kena. 1 darjat umpama langit dengan bumi. Apatah lagi kalau 27 darjat. Banyak lah. Tonton jangan hari ni bandingkan lagi dengan RM27. Sikit RM27 sebenarnya zaman moden ni kan. Beli beras pun tak dapat. Tadi Cik Isam kata banyak RM27 kan. Sebab kita kalau mana kita bandingkan dengan langit dengan bumi. Macam tu. Jangan bandingkan RM1 dengan RM27. Sekiranya perkara itu berlaku di rakaat kedua Jumaat, tadi 2 rakaat kan, maka hukumnya sama dengan solat-solat yang lain, iaitu apa? Nak istiqlal boleh. Adapun kalau tuan-tuan tak ada pengganti imam pun boleh, tak ada masalah. Imam dah terbatal ni, rakaat kedua, tuan-tuan sembahyang teruskan je macam biasa. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jam pun dah berbunyi, kan? Yang baik dan buruk itu datang pada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon berkenan ada silap kata. Moga-moga memberi manfaat kepada kita. Ingat tadi sama-sama kita faham takbiratul ihram dia. Intiqal. Kalau mana dah takbir, tak payah nak baca perkara sunat, terus baca Fatihah. Ataupun kalau tak sempat, terus ikut rukuk. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua, sebelum mengakhiri ni, nak tegur ada orang kalau imam terlupa, ucap subhanallah. Tuan-tuan kalau niat nak tegur imam, batal kita punya solat. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Perkara ini, nak tegur imam tu boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Akhir kata, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.